Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah kita boleh teruskan bacaan kita di dalam kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seterusnya kita lihat pada perkara yang ke-20, mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada imam. Ya, boleh betulkan? Mendengar dan taat kepada para imam dan pemerintah Islam daripada kalangan mereka yang baik mahupun yang jahat, dan daripada kalangan mereka yang mendukung pemerintahan di mana manusia berhimpun di bawahnya dan redha dengannya, dan daripada kalangan mereka yang mengambil tampuk pemerintahan dengan pedang sehingga dia menjadi khalifah dan digelar Amirul Mukminin. Seterusnya, perang bersama-sama dengan pemerintah. Dia boleh buat pembetulan, ya. Perang bersama-sama dengan pemerintah, bersama pemerintah, bukan terhadap pemerintah, ya. Perang bersama-sama dengan pemerintah akan terus berlanjutan sehinggalah ke hari kiamat, sama ada daripada kalangan pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Ia tidak boleh ditinggalkan. Seterusnya, pembahagian harta fai, fa ya hamzah, pembahagian harta fai dan pelaksanaan hudud ke atas umat akan berterusan, dan tidak boleh sesiapa mencela mereka, yakni pemerintah, mahupun mengganggu gugat mereka. Membayar sedekah melalui mereka, pemerintah, adalah harus dan tertunai. Sesiapa yang membayar melalui mereka, yakni pemerintah, akan tertunai kewajipannya sama ada daripada kalangan pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Solat Jumaat di belakang mereka, yakni pemerintah, dan di belakang imam yang dilantik oleh mereka adalah dibolehkan dan kekal sempurna dengan 2 rakaat. Okey. Solat Jumaat tu, kekal sempurna dengan 2 rakaat, yakni solat Jumaat tadi. Sesiapa mengulang solat Jumaat tu, maka dia seorang ahli bid'ah yang meninggalkan hadis-hadis dan menyalahi sunnah. Dia tidak akan memperoleh apa-apa daripada fadilat Jumaat sekiranya dia tidak mengharuskan solat di belakang pemerintah yang baik mahupun yang jahat. Maknanya barangkali dia solat di belakang pemerintah itu atau wakil pemerintah, tetapi dia melihat bahawa solat imam tu tak sah, maka Imam Ahmad kata dia tidak akan memperoleh apa-apa fadilat walaupun dia solat belakang. Tapi kerana kepercayaan dia bahawa solat imam ni tak sah, ya, maka dia tidak akan mendapat apa-apa fadilat solat Jumaat tu. Maka sunnah menuntut supaya dikerjakan bersama mereka dengan kepercayaan bahawa ia sempurna. Makna solat yang dikerjakan di belakang pemerintah atau wakilnya sempurna tanpa sebarang keraguan dalam hati. Yang ke-25, sesiapa menentang pemerintah daripada kalangan pemerintah Islam sedangkan masyarakat telah bersatu di bawahnya,
dan merestui pemerintahannya dengan apa jua cara, sama ada dengan keredaan mahupun dengan mereka ditewaskan. Ya. Apa artinya? Maknanya pemerintah yang memerintah tu diterima oleh masyarakat dengan reda. Maknanya mereka rela dengan pelantikan pemerintah tu, ataupun dengan terpaksa. Maknanya pemerintah itu pemerintah Islam, ya, yang dimaksudkan dengan pemerintah sini pemerintah Islam. Pemerintah Islam itu menguasai negara mereka dengan paksa. Dia memerangi pemerintah yang dahulu, pemerintah yang dahulu ditewaskan, dibunuh atau seumpamanya. Lalu dia menguasai negara itu. Maka dalam keadaan ini, pemerintah ini, ya, yang baru ini, yang telah menguasai negara itu dengan menewaskan, ya, khalifah atau pemerintah yang dahulu, ia juga tetap ditaat. Ya. Jadi saya ulang, sesiapa menentang pemerintah daripada kalangan pemerintah Islam, sedangkan masyarakat telah bersatu di bawahnya dan merestui pemerintahannya dengan apa jua cara, sama ada dengan keredaan mahupun dengan mereka ditewaskan, sesungguhnya dia telah mematahkan. Maksudnya kalau dia menentang pemerintah itu, sesungguhnya dia telah mematahkan tongkat pemerintahan orang Islam dan menyalahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa maksud mematahkan tongkat pemerintahan? Ini pembungaan bahasa, balaghah. Kalau kita tengok pengembala kambing, kebiasaan, siapa yang bukan pengembala, dia biasa kalau nak gembala dia akan pegang tongkat. Seperti mana guru akan pegang rotan. Tujuan dia apa? Supaya mengawal murid-murid jangan nakal-nakal. Dikawal kambing tu supaya jangan pergi merata. Dia shoo dia, supaya pergi ke mana yang dia nak lah. Maka pemerintah juga diibaratkan begitu. Dia ada tongkat untuk menyuruh, ya, atau melarang rakyat dia. Itu balaghah, pembungaan bahasa. Maka siapa yang menentang, dia dianggap telah mematahkan tongkat pemerintah tu. Maknanya dia derhaka lah. Sekiranya dia mati, dia akan mati dalam keadaan jahiliah. Tidak halal untuk memerangi pemerintah mahupun menentangnya demi sesiapa pun daripada kalangan manusia. Sesiapa melakukannya, maka dia seorang ahli bid'ah yang telah menyalahi sunnah dan jalan yang lurus. Sebelum kita teruskan, kita lihat kelima-lima perkara yang kita telah sebutkan, yang mana kalau kita lihat dia lebih menjurus kepada satu prinsip yang sangat-sangat penting, yang mana telah digariskan oleh para ulama sejak zaman berzaman, oleh ulama Islam sejak zaman berzaman, iaitu prinsip taat kepada pemerintah. Prinsip bahawa rakyat di sesebuah negara Islam wajib untuk taat kepada pemerintah Islam mereka. Mereka dilarang daripada menentang pemerintah mereka, seperti mana mereka juga dilarang untuk menjatuhkan pemerintah yang ada dengan apa juga alasan, selagi mana pemerintah itu masih lagi dalam Islam, masih lagi Islam dan belum jatuh kafir. Jatuh kafir menurut syarat-syarat yang telah digariskan oleh syariat Islam. Selagi mana pemerintah itu masih Islam, walaupun dia melakukan apa juga kerosakan, ya, kezaliman, penyelewengan, korupsi, merampas harta, menzalimi rakyat, memukul rakyat, memenjarakan rakyat, bahkan kalau dia membunuh rakyat pun, apa yang pasti perbuatan-perbuatan ini, seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, ia adalah dosa besar, tetapi ia tidak menyebabkan seorang itu jatuh kafir. Kerana perbuatan jatuh kafir hanya sekiranya
Dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan kalimah syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun perbuatan-perbuatan ini tidak dinafikan bahawa ia adalah dosa besar, yang mana kalau seorang itu tidak bertaubat daripadanya, dia layak untuk dihumban ke dalam api neraka. Tetapi bukan kerana dia telah jatuh kafir, tetapi kerana dia adalah dosa besar yang tidak sampai ke tahap kufur. Maka ikhwah yang dikasihi sekalian, kalau kita lihat prinsip asas dalam hubungan antara rakyat dengan pemerintah, seperti yang telah kita baca tadi daripada kata Imam Ahmad bin Hanbal, tokoh ahli sunnah wal jamaah, kenyataan ini boleh kita akan lebih hargai, kita akan lebih faham kalau kita sudah faham tentang apa sejarah hidup Imam Ahmad. Kita ada sebut tadi kan, bagaimana Imam Ahmad, adakah dia ni, mungkin ada yang akan kata, oh dia ni nak ngampu kerajaan, oh dia ni tali barut kerajaan, Imam Ahmad ni dalam parti kerajaan dan sebagainya. Ternyata tidak. Bahkan seperti yang kita telah dengar daripada cerita kisah hidup dia, dia telah diseksa oleh 3 orang khalifah, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Untuk sekian lama dipukul, diazab, diseksa dan dipenjarakan dalam penjara di bumi Baghdad di Iraq. Tetapi nak kata bahawa Islam bukan berteraskan kepada emosi. Dia bukan berteraskan kepada perasaan kita. Bila kita marah, kita buat macam-macam. Bila kita suka, baru kita buat baik. Tidak. Syariat Islam dia sentiasa mengatur hala tuju perbuatan kita, kata-kata kita, perasaan kita. Ia semua dikawal oleh syariat Islam dan bukan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu ia didorong oleh syaitan. Maka apa agaknya hikmah tentang kewajipan taat kepada pemerintah, yang mana kalau kita lihat masyarakat Islam pada hari ini seakan-akan tidak mengerti atau seakan-akan memahaminya dengan cara yang salah sama sekali, masalah taat kepada pemerintah. Apa hikmah dia? Kalau kita lihat, hikmahnya cukup jelas. Kezaliman, kerosakan, dosa yang dilakukan oleh pemerintah, itu kita jelas, itu dosa besar. Kalau pemerintah tu tak taubat, dia akan masuk neraka. Tetapi kita mendapati syariat Islam tetap kata pemerintah tetap mewajibkan ke atas rakyat di negara itu untuk taat. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kenapa tidak saja disanggah pemerintah itu? Kenapa tidak saja diburukkan, dia buka aib, dia buka penyelewengan yang dilakukan, dijelaskan kepada rakyat supaya rakyat bangkit menentang pemerintah itu, untuk ditukar pemerintah itu kepada pemerintah yang kononnya lebih baik. Kenapa tak macam tu? Kenapa syariat Islam tetap mewajibkan ke atas rakyat supaya terus dengar dan taat kepada pemerintah itu walaupun dia zalim? Ini kerana ini adalah hakikat bahawa Islam menuntut supaya kita sentiasa menjaga kesatuan kita, tak kira apa juga. Seperti mana firman Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu dengan tali Allah kesemua kamu, jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kamu berpecah. Ya. Dalam ayat-ayat lain Allah kata wa'ati'ullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kamu berbalah, jangan bergaduh-gaduh. Kerana kalau kamu bergaduh, apatah lagi dengan orang yang paling besar, pemerintah. Kita bergaduh dengan anak-anak, gaduh dengan kawan kita, itu okey lagi. Gaduh dengan pemerintah macam mana? Lagi teruk. Kalau kita berbalah, wala tanaza'u fatafshalu, kamu akan gagal.
Kalau kita berbalah, asyik berbalah, bergaduh dengan pemerintah, engkau salah, engkau zalim, engkau salah, aku betul, engkau salah, aku betul, kamu akan gagal. Fatafshalu. Bila kamu gagal, sesebuah negara itu kalau asyik berbalah dengan pemerintah, mereka akan gagal. Dengan erti kata mereka tak akan dapat membuat apa yang mereka ingin lakukan dari segi kemajuan dan dari segi kekuatan. Fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan kamu, kalau sekiranya kamu sudah gagal, kekuatan kamu akan hilang. Kalau kita asyik berbalah, kita akan bertambah kuat ke bertambah lemah? Tentulah kita akan bertambah lemah. Apatah lagi dalam urusan pemerintah, di mana kekuatan sebuah negara itu bergantung kepada apa? Sejauh mana rakyat dan pemerintah saling tolong-menolong, saling bersatu. Di situ kekuatan. Bersatu kita apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu jelas, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31, ayat ke-32, Allah kata, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi seperti orang kafir, orang musyrikin. Apa sifat orang kafir? Apa sifat orang musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum, iaitu mereka yang telah memecah belahkan agama mereka, memecah belahkan kesatuan mereka. Wa kanu syi'a, sehingga menjadi berparti-parti, menjadi berkelompok-kelompok, berpuak-puak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan kelompok dia, bangga dengan puak dia, bangga dengan parti dia. Parti aku bagus, parti engkau tak bagus. Parti aku masuk syurga, parti engkau masuk neraka, dan seumpamanya. Ya, hal ini semua ditegah kerana ia adalah sifat orang kafir. Yang mana kalau kita lihat orang kafir, ini dia. Orang Islam macam tu? Tak. Orang Islam saling mengasihi sesama saudara dia, saling nasihat-menasihat. Bahkan ini termasuk dalam iman kita, untuk kita kasih sayang dengan sesama umat Islam, apatah lagi dengan pemerintah dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Kita tak setuju dengan kezaliman dia, penyelewengan dia, kita tak boleh setuju. Kita tak boleh kompromi dalam benda-benda dosa. Tetapi ini tidak sampai membuatkan kita melawan dia. Kita terus taat, terus patuh dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dalam perkara-perkara dosa dan kezaliman, kita tidak boleh taat, ya. Maka tak heranlah mengapa syariat Islam menuntut supaya umatnya sentiasa taat kepada pemerintahnya. Seperti mana surah An-Nisa ayat yang ke-59, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemerintah di kalangan kamu. Nak mengatakan bahawa asas yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini bukan daripada ijtihad, bukan dari segi pendapat akal, tetapi ia berteraskan kepada syariat Islam, kepada nas Al-Quran dan hadis, yang mana kita akan sebutkan insya-Allah sebahagian daripadanya. Yang mana kita seakan-akan pada hari ini kita merasa duka cita kerana umat Islam akibat terpengaruh dengan propaganda daripada barat, terpengaruh dengan media massa, akibat kejahilan mereka tentang agama itu sendiri. Walaupun mereka mendakwa mereka nak menegakkan Islam, tetapi kerana kejahilan, kerana tidak tahu tentang perintah-perintah serta larangan-larangan syarak, akibat jauhnya mereka daripada Al-Quran dan hadis, mereka mendakwa Islam. Kami nak Islam, kami nak negara Islam, tapi Al-Quran hadis apa tak faham. Membuatkan mereka bertindak tanduk sebegitu. Maka ayat Al-Quran tentang taat kepada pemerintah kita telah mendengarnya. Ayat Al-Quran bersifat umum, seperti mana kebiasaan. Tapi kalau kita tengok hadis, dia memperincikan lagi tentang perlunya rakyat di sebuah negara untuk terus taat kepada pemerintah, tak kira macam mana sekalipun, ya. Antaranya hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada pemerintahnya. Apa yang kita benci pada pemerintah? Tentu kalau dia buat kezaliman, kalau dia buat benda-benda dosa dan mungkar,
orang Islam, orang yang beriman akan benci. Tetapi Rasulullah kata, barang siapa yang melihat yang sesuatu yang dibencinya, apa? Falyasbir alaih, hendaklah dia bersabar. Bukan membangkang, bukan nak menjatuhkan, tak. Falyasbir alaih, maka hendaklah dia bersabar. Kenapa? Fa innahu man faraqal jamaah shibra, barang siapa yang keluar daripada jemaah, maknanya keluar daripada kesatuan umat Islam yang bersatu di bawah pemerintah itu. Pemerintah itu tujuan dia apa? Untuk menyatukan kita. Kita bersatu di bawahnya. Kita bergerak mengikut telunjuk dia. Supaya janganlah, supaya kita teruruslah. Tapi kalau seorang kata pergi sini, seorang kata pergi sini, apa jadi? Kelang kabutlah. Jadi pemerintah dia menyatukan kita. Semua pergi depan, jalan sama-sama. Pergi belakang, kanan, kiri, sama-sama. Kan? Maka pemerintah itu menyatukan kita. Maka Rasulullah kata, barang siapa yang keluar daripada jemaah, walaupun sebanyak sejengkal, lalu dimati dalam keadaan itu, thumma mata maitatan jahiliyah. Kalau dimati dalam keadaan macam tu, derhaka terhadap pemerintah, keluar daripada kesatuan umat Islam, dia telah mati dalam keadaan jahiliyah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Apa artinya kematian jahiliyah? Kematian jahiliyah isyarat kepada zaman jahiliyah, sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebelum Rasulullah diutuskan, masyarakat Arab dikenali sebagai masyarakat jahiliyah. Kenapa? Kerana ketika itu mereka tak ada sistem, mereka tak bersatu, mereka berbalah, bahkan berperang, berbunuh sesama mereka, macam orang Badui. Tahu Badui? Badui, orang yang tinggal kat padang pasir, yang dia nak buat apa dia buat, ikut dia lah. Dia jenis degil, dia tak boleh ikut cakap. Apa yang dia nak buat dia buat. Dia tak suka, dia boleh berperang dan dia boleh bunuh orang yang menentang dia. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sehingga dalam sebuah hadis, isma'u wa ati'u wa nistu'mila alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Hendaklah kamu dengar dan patuh, walaupun pemerintah yang memerintah kamu hamba daripada Habsyi, daripada negara Afrika, rambut dia macam biji kismis. Siapa tengah tengok orang hitam, rambut dia macam mana? Lurus macam orang kita ke bulat-bulat? Nabi kata macam tu. Walaupun pemerintah kamu hamba sahaya, ini zaman dululah, hamba sahaya bukan orang merdeka, daripada Habsyi, hitam. Kita kena ingat, Rasulullah sedang berbicara dengan sahabat Nabi daripada orang Arab. Orang Arab dia ada sifat ego dia. Bangsa Arab, dia merasa diri dia hebat, bahawa diri dia lebih mulia. Ya, Arab ni, kalau kita nak, bangsa masing-masing ada sifat bangga dia, bangga perkauman tu. Tapi Nabi kata, walaupun dia seorang hamba daripada Afrika, rambut dia tak macam kamu. Bila kita tengok orang pelik sikit kan, apa rambut macam ni? Takkan nak dengar cakap dia. Siapa ni? Apa kelas? Nabi kata tak, tetap kena taat. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang sahabat bernama Salamah bin Yazid al-Ju'fi, dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qamat alaina umara'un yas'aluna haqqana wa yamna'una yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya kami telah dilantik, kami telah dipimpin oleh seorang pemerintah yang menuntut hak mereka, tetapi tidak memberi kami hak kami. Menuntut hak mereka apa? Supaya dengar dan taat, tetapi dia tak bagi hak kita, yakni untuk menghukum dengan secara adil, ya, dan tidak menzalimi rakyat.
Maknanya pemerintah tu menzalimi rakyat lah. Salamah bertanya kepada Rasulullah tentang pemerintah yang zalim. Apa jawab Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan, isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Fa innama 'alaikum ma hummilu, fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Ini asas. Hendaklah kamu dengar dan taat, kerana mereka akan bertanggungjawab atas kewajipan mereka, dan kamu akan bertanggungjawab ke atas kewajipan kamu. Mereka kalau tak adil, mereka kalau buat zalim, buat dosa, buat kerosakan, mereka akan bertanggungjawab. Di akhirat kelak mereka akan dihisap oleh Allah. Sila akhir bulan mereka akan dihumban dalam api neraka. Tapi kamu jangan risau pasal mereka. Kamu kena lihat kewajipan kamu, adakah kamu melaksanakan atau tidak. Kewajipan apa? Untuk dengar dan taat. Dengan erti kata, kalau kamu tak dengar dan taat, kamu akan dihisapkan, ya, di akhirat kelak, ya. Maka banyaklah kalau kita lihat, ya, hadis-hadis yang memperincikan lagi tentang kewajipan taat kepada pemerintah. Cuma kita kata, seperti yang kita ada sebut tadi, ketaatan kita kepada pemerintah hanya di dalam hal-hal yang ma'ruf. Apa artinya hal ma'ruf? Maksudnya benda yang baik, benda yang sejajar dengan syariat, bukan yang menjurus kepada maksiat, bukan yang menjurus kepada dosa dan sebagainya, ya. Seperti mana hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim, 'alal mar al-muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih. Wajib ke atas seorang Muslim untuk dengar dan patuh dalam apa yang dia suka dan dalam apa yang dia tak suka, ya. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali kalau dia diperintah untuk buat satu benda maksiat. Pemerintah memerintahkan rakyat supaya membuat satu maksiat, maka apa Rasulullah kata? Fa in umira bi ma'siyah fala sam'un wala ta'ah. Kalau dia memerintah supaya kita buat maksiat, tak boleh dengar dan tak boleh patuh dalam hal maksiat itu sahaja. Kerana ada juga yang keliru, kalau pemerintah suruh kita buat maksiat, dah kita tak dengar dan tak taat lagi secara mutlak. Bukan itu maksudnya. Hanya dalam benda maksiat itu sahaja. Atau adapun ketaatan kita kepada pemerintah itu secara am, dia adalah berterusan. Seperti mana juga dalam ketaatan kita kepada pemerintah, kita dengar dan taat walaupun dia zalim, walaupun dia melakukan kerosakan, membuat dosa dan sebagainya. Tetapi ini tidak menghalang kita daripada terus berusaha untuk menasihat dia, bagi yang mampu, bagi orang yang berkelayakan, kan? Hal ini seperti mana dalam hadis daripada riwayat Ibn Abi al-Asim dan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang ulama hadis, di mana Nabi SAW bersabda, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintahnya, maka jangan dia melakukannya secara terang-terangan. Nak nasihat pemerintah di atas mimbar, wahai presiden, padahal pemerintah tak ada pun dalam jemaah tu. Ni khutbah Jumaat ke apa ke. Jangan buat korupsi. Kalau presiden ada kat depan dia, tak apa juga. Presiden kat istana sana. Wahai raja yang zalim, takwalah kamu kepada Allah, jangan buat korupsi. Yang dengarnya orang-orang kampung kat depan. Kamu tengah cakap kat siapa bah? Jangan dizahirkan nasihat tu. Sebaliknya Rasulullah kata, ya, walakin liya'khudha biyadihi fayakhlu bih. Sebaliknya hendaklah dia mengambil tangan pemerintah tu. Itu kita kata orang yang berkebolehan dan berkelayakan, yang boleh menarik tangan pemerintah tu untuk nak nasihat dia secara sembunyi. Lalu Rasulullah kata, fa in qabila minhu fadhak,
Kalau pemerintah tu terima nasihat dia, maka itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladhi alaih. Tapi kalau pemerintah tu tak nak terima nasihat, nak macam mana? Yang penting kita telah tunaikan tanggungjawab kita. Adapun pemerintah tu kalau tak nak terima, itu dia punya pasal, ya. Ini kalau kita lihat, ini kerana kalau kita lihat dalam kita nak nasihat, kita nak nasihat kawan kita, contoh dia tak semayang misalnya, boleh ke kita nasihat dia depan orang? "Hey Mat, kau ni apa teruk sangat tak solat?" Depan orang. Awak ni janganlah bising-bising, diam-diam sudahlah. Ni awak cakap kat labu, kat labi semua dengar ni, malulah aku. Betul tak? Kalau kita buat dosa, orang cakap kat kita terang-terang, itu nasihat ke? Itu bukan nasihat, itu maki. Kau kurang ajar ya, nak maki aku depan orang. Ini kalau kawan kita atau mak bapak kita. Mak bapak kita kalau kita nak nasihat, contoh, mak bapak kita mungkin buat salah kan? Tapi boleh ke kita nasihat depan orang, depan adik-beradik yang lain, depan jiran? "Mak, bapak, bangun subuh." Contoh, "Apa tak bangun subuh?" Jiran semua dengar. Boleh? Mak bapak kita jangan risau, lepas tu dia datang. Kan? Sebab apa? Itu bukan nasihat, itu menghina. Menghina. Maka seperti mana kita tak suka orang nasihat kita, dia panggil nasihat, bagi kita tu menghina. Di depan orang, bagaimana agaknya dengan pemerintah? Lagilah. Tahulah bila orang ada jawatan, makin lama makin tinggi, dia ada ego tak? Mestilah ada, kita semua ada ego. Jarang, bukan calang-calang orang yang boleh kalau diterima kalau ditegur secara terang-terang dia boleh terima. Kalau diterima, alhamdulillah. Tapi rata-rata orang manusia ada kelemahan. Dia tak akan sanggup dinasihat depan orang, malukan dia, mengaibkan dia, menjatuhkan maruah dia, kan? Ini kan pula pemerintah. Bahkan perbuatan menasihat pemerintah di depan orang, apa agaknya implikasi dia? Kita malukan dia kan? Pemerintah itu akan rasa terhina. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Dia akan membuatkan rakyat tak hormat pada dia. Kalau rakyat tak hormat, kalau rakyat sudah benci, oh dia tak solat rupanya, oh dia minum arak, kurang ajar, ayo kita lawan, bangkang, kita jatuhkan dia, kan? Maka akan berlakulah segala keburukan dan kemusnahan dalam negara tu, gara-gara nasihat yang tak kena cara. Ini dalam urusan pemerintahan negara, ya. Baik, kita lihat perkara yang ke-26. Memerangi perompak dan khawarij adalah harus sekiranya mereka mengancam nyawa dan harta seseorang, dan dalam keadaan itu dibolehkan untuknya mempertahankan nyawa dan hartanya dengan segala kemampuannya, ya. Memerangi perompak dan khawarij, ya. Perompak kita tahu, ya, orang nak rompak kita. Khawarij adalah golongan yang ingin merompak sesebuah negara. Perompak dia kecil, khawarij ni perompak bersifat negara. Dia nak merompak sesebuah negara, dia nak ingin merosakkan sesebuah negara. Khawarij ni apa artinya? Ini adalah satu istilah yang wujud pada zaman Ali bin Abi Talib, khalifah yang keempat, di mana daripada tentera Ali dalam satu peristiwa, beberapa ribu daripada tentera Ali telah keluar daripada tentera Ali kerana tak setuju dengan Ali. Akhirnya mereka ini memerangi Ali, dan Ali telah memerangi mereka, dan akhirnya mereka telah berjaya dimusnahkan, dibunuh, ya, kebanyakan mereka oleh tentera Ali bin Abi Talib. Maka para ulama mengistilahkan golongan yang memerangi Ali
sebagai kumpulan Khawarij. Khawarij adalah puak penentang kerajaan, puak penentang pemerintah yang sah. Dia ada dia punya mukaddimah dia. Dia tak perang macam tu terus. Khawarij ni ada kita sebut tadi kan, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka seperti mana mereka telah kafirkan Ali bin Abi Talib, kerana menganggap, mereka salah faham pun, mereka menganggap bahawa Ali telah berhukum dengan selain daripada hukum Allah. Maksudnya Ali telah melakukan satu kezaliman, penyelewengan. Dengan itu mereka kafirkan Ali, seperti mana mereka mengkafirkan Muawiyah, seorang sahabat pada zaman itu. Apabila mereka sudah kafirkan pemerintah, ini menjadi alasan untuk mereka menentang pemerintah itu. Jadi Khawarij ni dia punya mukaddimah dia. Sebelum mereka angkat pedang, angkat senjata, ini mukaddimah dia. Mula-mula mereka buruk-burukkan pemerintah, dibuka aib pemerintah. Lepas tu mereka akan mengapi-apikan rakyat supaya bangkit dengan demonstrasi dan sebagainya. Kemuncaknya adalah apa? Mengkafirkan pemerintah. Kerana ketaatan kepada pemerintah wajib bagi pemerintah yang Islam. Pemerintah kafir tak boleh taat. Kita tak boleh taat kepada pemerintah yang kafir, tak boleh. Kerana mereka mengajak kepada kekufuran. Mana boleh kita ikut, kan? Jadi ini strategi pemikiran orang Khawarij. Kalau mereka sudah kafirkan pemerintah, maka sudah terbuka luas pintu untuk nak menjatuhkan dia. Baik. Memerangi perompak dan Khawarij adalah harus. Mana boleh, sekiranya mereka mengancam nyawa dan harta kita. Tetapi hal ini tidak dibolehkan. Tetapi hal ini tidak dibolehkan jika sekiranya mereka berpaling dan meninggalkan kita. Ini ada juga tata cara dalam kita nak memerangi perompak dan Khawarij. Mungkin yang lebih khusus kat kita untuk kehidupan kita, perompak lah. Kalau perompak datang nak rompak kita, nak rompak rumah kita malam-malam dan sebagainya, kita kena ingat, kita boleh pertahankan nyawa dan harta kita. Tetapi kalau perompak tu dah pusing, dah berpaling, pusing ke belakang, kita tak boleh bunuh dia. Kalau kita bunuh dia, kita jadi pembunuh. Kita boleh dikhisaskan. Kena ambil tahu. Tidak boleh bagi sesiapa untuk menjejaki mereka kecuali pemerintah dan wakilnya. Ini juga boleh kita jadi panduan lah. Kalau ada perompak, ni macam ada kes selalu berlaku, ragut. Ini perampak juga. Nak kata kalau masa dia serang kita, kita boleh pertahankan. Kalau dia nak bunuh kita, kita pertahankan nyawa kita. Kalau dia bunuh kita, InsyaAllah seperti mana dalam hadis Nabi, kita mati syahid. Kalau kita bunuh dia, dia masuk neraka. Sebab dia yang mengancam, dia yang nak merompak. Tapi kena ingat, kalau dia berpaling, seperti mana peragut tu, kalau dia sudah lari, berlaku kan, dia ragut back kan. Kalau kita lari belakang dia, waktu kita bunuh dia, boleh, kita akan dianggap sebagai pembunuh dan kita akan dihukum. Jangan kena faham tu. Ini dari segi undang-undang pun macam tu juga. Kita tengok kadang-kadang dalam masyarakat kita kat luar sana pun sama juga. Bila peragut tu ditangkap macam mana, pam. Kita ingat agama Islam mengatur hidup kita. Kita bukan masyarakat, apa dipanggil, masyarakat orang barbarian. Saya nak kata barbarian. Barbarian apa? Kasar. Lembut sangat lah perkataan tu. Kasar tu lembut. Kita bukan masyarakat gangster. Kita bukan masyarakat yang tak ada undang-undang. Kita bukan masyarakat yang ikut emosi. Tak guna kau nak ragut you, pang. Orang tu dah nak mati dah. Kita kena ingat, pencuri, hukuman dia apa? Potong tangan, bukan dibunuh. Yang awak nak sampai bunuh dia, kenapa pula? Kalau dibunuh, kamu akan dibunuh balik.
walaupun dia pada asalnya ingin merompak kamu. Nampak? Ya. Jadi ini hukum hakam syariat. Sekiranya dalam keadaan dia mempertahankan nyawanya, dia membunuh yakni penjenayah tersebut, diharapkan Allah menjauhkannya daripadanya. Bolehlah jelaskan sikit supaya faham, ya. Diharapkan supaya Allah menjauhkan si penjenayah yang terbunuh itu daripada Allah. Maknanya diharapkan supaya Allah, ya, mengampuni kita dan tidak berbelah pihak pada si penjenayah itu. Kerana kita bunuh dia bukan kerana kita nak bunuh, tetapi kita bunuh dia kerana kita nak mempertahankan nyawa kita yang diancam oleh penjenayah itu. Ya. Ada pula sekiranya dia terbunuh, orang yang kena rompak itu terbunuh ketika mempertahankan dirinya dan hartanya, diharapkan dia mati syahid. Hal ini sebagaimana hadis-hadis dan asar-asar yang menyebut supaya mereka diperangi, tetapi tidak diperintahkan supaya mereka dibunuh, mahu pun dijejaki. Ya. Baik. Sebagaimana tidak boleh baginya sekiranya penjenayah itu pengsan, tercedera ataupun tertawan, untuknya membunuhnya atau dikenakan hukuman had. Ini kita kena ambil perhatian. Macam dalam kes ragut tadi. Bagaimana masyarakat kita kalau tangkap seorang peragut, apa dia orang buat? Tumbuk. Bom. Pukul dia kan? Boleh. Kalau ikut syariat Islam tak boleh. Kamu ikut ajaran apa ni? Ini ajaran orang Hulu, orang kampung ni, orang Badui. Ini ikut ajaran orang jahiliah, Abu Jahal, Abu Lahab ni. Islam, kalau penjenayah itu berjaya ditangkap, apa perlu dibuat? Diserahkan kepada pihak berkuasa. Oh, kau merompak ya? Kau mencuri ya? Meh, sini aku potong tangan kau. Boleh? Tersediakan pisau kat rumah kita, nak potong tangan pencuri, boleh? Tak boleh. Ini bukan kerja kita, bukan kerja rakyat biasa. Ia adalah kerja tanggungjawab pemerintah. Perintah nak laksanakan ataupun tidak, itu tanggungjawab dia. Ya, itu kena ingat. Ya. Seterusnya nombor 27. Kami tidak bersaksi ke atas sesiapa daripada ahli kiblah dengan amalan yang dilakukannya bahawa dia tergolong dalam golongan ahli syurga mahupun ahli neraka. Kita tidak bersaksi ke atas ahli kiblah. Ahli kiblah maknanya ke atas orang Islam dengan amalan yang dilakukan, baik ataupun buruk, bahawa dia ahli syurga atau ahli neraka. Tak. Kita tidak menentukan sesiapa masuk syurga. Kita juga tak menentukan sesiapa masuk neraka. Itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita mengharap buat orang yang soleh, maknanya kita mengharapkan syurga. Boleh tambahlah supaya jelas. Ya. Kita mengharap syurga buat orang soleh dan khawatir ke atasnya. Ini nak jelaskan, kita khawatir bahawa kita khawatir dia tergelincir. Ya, betapa ramainya orang yang pada mulanya istiqamah pada jalan yang benar, tetapi kerana sebab-sebab yang tertentu mereka tergelincir, mereka tersesat, ya, dan menyimpang ini daripada jalan yang benar itu. Ini kerana manusia tak maksum, ya, hanya para rasul, ya. Dan kita khawatir atas orang yang melakukan kesalahan. Kita khawatir atas orang yang melakukan kesalahan. Kita khawatir mereka akan masuk neraka. Orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Tapi dalam masa yang sama juga kita mengharapkan rahmat Allah buatnya. Lihat bagaimana akhlak sebagai seorang Muslim. Bila kita tengok orang baik, orang soleh, kita harapkan syurga. Tapi dalam masa yang sama kita takut juga. Kita takut kalau dia tak istiqamah. Maka kita mendoakan supaya dia istiqamah. Boleh jadi dia baik hari ni, tapi esok lusa tak boleh siapa yang boleh jamin. Jadi kita doakan supaya dia istiqamah.
Kalau orang buat dosa, orang buat jahat, kita takut bahawa kalau dia tak taubat, ya, kalau dia tak taubat daripada perbuatan dosa itu, dia akan masuk neraka. Maka dalam masa yang sama kita takut, dalam masa yang sama kita mengharapkan supaya Allah mengampuni dia. Nampak bagaimana akhlak seorang Muslim? Kita sentiasa mengharapkan kebaikan untuk saudara umat Islam kita. Kita bukan sama sekali akhlak seorang Muslim untuk mendoakan kecelakaan buat saudara dia. Hancur, matilah engkau, dengar, mampus engkau. Apa mendoakan orang mampus? Apa lagi? Celaka, tak guna. Kadang-kadang BABI, BODOH. Ini bukan akhlak seorang Muslim. Akhlak seorang Muslim dia sentiasa mendoakan kebaikan, sentiasa bersifat memaafkan, ya, tak kira kepada pemerintah atau sama dengan rakyat. Seterusnya nombor 28, sesiapa bertemu dengan Allah dengan dosa dalam keadaan telah bertaubat dan tidak terus menerus melakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuni dosa orang yang bertaubat. Allah menerima taubat hamba-Nya dan mengampuni dosa-dosanya. 29, sesiapa bertemu Allah dalam keadaan telah ditegakkan hukum had. Apa artinya hukum had? Telah ditegakkan hukum had ke atasnya kerana dosa tersebut ketika di dunia, maka itu had itu, hukuman had itu menjadi penebus dosa buatnya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Apa artinya hukum had? Itu yang orang kata hudud tu lah. Apa artinya hukum hudud? Hudud. Apa hudud? Tak tahu. Ini masalah di kalangan orang yang semangat Islam ni. Kita nak tegakkan daulah Islamiah. Hancur kezaliman. Tegakkan negara Islam. Hudud. Soalan, hudud apa? Oh, itu kena tanya orang lain. Tak boleh lah. Seorang ulama nama dia Syekh Al-Albani rahimahullah, seorang tokoh hadis yang meninggal 10 tahun yang lepas. Dia menyebut tentang orang yang semangat ni. Semangat Islam tetapi atas kejahilan. Tak ada ilmu. Semangat lebih, emosi. Mereka ini seperti orang yang semangat jihad dalam perang, memerangi orang Yahudi, seburuk-buruk bangsa. Lalu ditangkap seorang Yahudi itu, dia hunus kepadanya pedang. Masuk Islam. Kalau kau tak masuk Islam, aku bunuh kau. Orang Yahudi itu pun takut. Aduh, okey. Aku masuk Islam. Apa aku kena ucapkan? Orang Islam tu dengan pedang tertegak di atas kepala dia berhenti sejenak. Oh, aku tak tahu. Hukum hudud maknanya hukuman yang telah ditetapkan bagi dosa-dosa yang tertentu atau bagi kesalahan-kesalahan yang tertentu. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan bagi dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang tertentu, iaitu yang pertama, dosa zina, ya, bagi yang belum berkahwin disebat, ya, sebanyak 80 kali. Kalau sudah berkahwin direjam. Ini satu, bagi zina. Yang kedua, bagi peminum arak,
disebat sebanyak 40 kali. Yang ketiga, bagi orang yang menukar agamanya, maka dia hendaklah dibunuh secara had, bukan qisas. Bezakan antara hudud dengan qisas. Kita sekarang cerita tentang hudud, ya. Jadi zina, minum arak, tukar agama, orang murtad, ya. Apa lagi? Apa tadi? Mencuri, ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri daripada kalangan lelaki dan pencuri daripada kalangan perempuan, potong tangan. Ya. Apa lagi? Perompak, ya. Perompak, orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, perompak. Dan yang semisalnya, orang khawarij, mereka ini adalah orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, di mana mereka ini akan disalibkan, lalu dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, ya. Lalu mereka ini akan dibiarkan kelaparan dan dahaga sehingga dimati, sebagai balasan dan pengajaran, sebagai balasan ke atas perbuatan dia melakukan kerosakan, dan sebagai pengajaran buat orang yang lain. Jadi ini adalah hukuman hudud. Ini saja. Selain daripada itu, kita ada qisas. Apa artinya qisas? Qisas maknanya timbal balik. Dia potong tangan kawan dia, tangan dia akan dipotong. Dia cabut mata kawan dia, mata dia dicabut. Dia pecahkan gigi kawan dia, gigi dia dicabut. Dia potong telinga, potong telinga. Cabut rambut, cabut rambut. Qisas. Ini keadilan. Ya. Dia cabut, dia pukul kita ke apa ke, lepas tu kena saman, suruh bayar duit. Aku tak nak duit kau, aku nak mau tumbuk kau balik. Ini baru adil. Ini qisas. Ya. Hudud, qisas, dan yang ketiga yang terakhir adalah ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak. Ini lebih umum lagi lah. Hudud dalam 5 perkara tadi saja. Qisas, timbal balik. Ta'zir lebih umum, kesalahan yang ditentukan oleh pemerintah, seperti kesalahan jalan raya, langgar isyarat, denda 300. Mungkin ada yang pandai, ada yang nak jadi ulama. Mana ada saman RM300 dalam Al-Quran, hadis? Ini batil. Kita kata engkau yang batil, kau yang tak faham. Ini termasuk dalam hukuman ta'zir, ya. Menjadi maslahat buat pemerintah untuk nak menetapkan hukuman-hukuman yang difikir perlu, selagi mana hukuman itu tidak bercanggah dengan syarak. Itu syaratnya. Boleh, ya? Baik. Sampai mana? Nombor 30. Sesiapa pula bertemu Allah dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa dan tidak bertaubat, sedangkan dia layak untuk dihukum, maka keadaannya terserah kepada Allah. Dengan kehendak Allah, dia akan diseksa atau diampuni. Ya. Kita tengok orang yang buat dosa, ya, dan tidak bertaubat. Ya. Orang yang buat dosa dan tidak bertaubat. Tapi boleh faham, tambah sikit nota kaki tu, tambah nota kaki kat situ. Selagi mana tak sampai syirik ataupun kufur. Ya. Tentang kesalahan zina, ya. Hukuman dia adalah 100 kali. Barakallahu fiik. Saya sebut tadi zina disebat sebanyak 80 kali. Tak, pembetulan zina orang yang belum berkahwin, ya, hukuman had dia adalah sebanyak 100 kali. Barakallahu fiik. Baik. Orang yang buat dosa dan tidak bertaubat, selagi mana dosa tu tak sampai syirik dan kufur, itu kena faham. Keadaan dia kalau dia mati macam tu dan keadaan tak bertaubat daripada dosa tu, ya, keadaan dia terserah kepada Allah. Allah yang akan mengurus dia. Dengan kehendak Allah, terpulang kepada Allah, dia akan diseksa ataupun diampuni. Jangan lupa, boleh jadi Allah nak seksa dia, Allah seksa, dan itu memang layak, itu keadilan. Dan boleh jadi Allah nak ampunkan dengan kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kena ingat. Kerana ini urusan Allah. Kita sama sekali jangan campur dalam urusan Allah. Dalam kita kata menghukum seseorang, engkau masuk neraka, engkau dosa, engkau ni kau layak masuk neraka, engkau masuk neraka, muka engkau ni memang masuk neraka lah. Jangan kita buat macam tu. Ya. Seperti mana sebaliknya, sipulan masuk syurga. Ada juga orang buat macam tu, tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza. Si fulan syahid. Asy-syahid Abu bin Labi. Asy-syahid sipulan. Boleh atau tidak kita kata macam tu? Jawapannya tak boleh. Ini satu kesalahan. Kita melihat orang gugur di medan perang, ya, di mana-mana, di negara-negara yang bergolak, di Syria pada hari ini, ya, dan mana-mana. Banyak kita dengar asy-syahid, orang si mati syahid, sipulan. Boleh tak ungkapan ini dikata macam tu? Ini bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Bila kita kata asy-syahid, maknanya kita telah janjikan syurga buat dia. Kerana syahid, apa balasan orang yang mati syahid? Seperti mana dalam hadis Rasulullah kata, tidak ada yang menghalang apa-apa untuk dia terus masuk ke dalam syurga. Tetapi tanpa kita sedar, kita telah meletakkan diri kita kepada Allah. Kita telah meletakkan diri kita seperti Allah. Kita telah mengambil tempat Allah untuk menentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Jadi ini adalah satu yang melampau, ya, bahkan bercanggah dengan prinsip dan dasar ahli sunnah wal jamaah, ya. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang buat syirik dan kufur, ya. Dan Allah boleh mengampunkan selain daripada itu, selain daripada dosa syirik, kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Itu kalau orang tu tak taubat. Tapi kalau orang tu taubat, walaupun daripada perbuatan dosa, perbuatan kufur dan syirik, diterima tak taubat dia? Diterima. Seperti mana orang mu'allaf, orang masuk Islam, tu ditaubatlah tu. Taubat ni diterima tak? Islam ni diterima tak? Kita kata ya, diterima. Tapi ayat yang kita baca tadi, ini dalam masalah orang tak taubat, dia mati dalam keadaan macam tu. Allah kata apa? Allah tak akan mengampunkan dosa syirik dan kufur, tapi Allah boleh ampunkan selain daripada itu. Kalau dia bunuh orang, kalau dia zina, kalau dia minum arak, Allah boleh lagi ampunkan. Jangan kita lupa. Jangan kita bersifat melampau dengan kita meletakkan diri kita macam Allah, di tempat Allah. Kita kata ini peminum arak ni, ini masa dia hidup ni minum arak ni, masuk neraka ni. Sipulan ni tak solat, tak puasa, masuk neraka. Jangan, ya. Baik. Seterusnya perkara yang ke-31, dan sesiapa bertemu Allah dalam keadaan kufur, Allah akan menyeksanya dan tidak akan mengampuninya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Maka kita kena yakin dan percaya bahawa dalam kita beragama, hanya agama Islam sahaja yang akan menyelamatkan kita untuk masuk ke syurga. Ini kita kena iman. Kalau tidak, rosak akidah kita. Kalau kita kata orang Yahudi dan Kristian dan seumpamanya, mereka ni juga beriman. Ada juga orang kata macam tu, jangan lupa. Ada orang yang kata orang Yahudi dan Kristian beriman juga, tapi cara lain. Macam mana pula? Ada orang yang kata agama ni berbeza-beza. Yahudi, Kristian, Buddha, Sing, apa lagi, Hindu, sebagainya. Islam, Yahudi sembah Yahova, Kristian sembah Jesus, kita orang Islam sembah Allah. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, lama je lain. Ini panggil Tuhan dia Yahova, ini Jesus, kita Allah. Sebenarnya semua ni maksudnya Tuhan yang satu. Kita semua beriman, jangan gaduh-gaduh. Aduh.
Kejahilan segala kejahilan, kebatilan segala batil, menyamakan antara semua agama. Ini nama dia kesatuan, apa dipanggil, wahdatul adyan. Menyamaratakan semua agama dan menganggap bahawa semua agama ni sama. Fahaman pluralisme. Pernah dengar? Ya, pluralisme. Menganggap bahawa agama berbeza tapi dia sebenarnya sama. Ya. Jadi kita kena beriman bahawa hanya agama Islam yang diterima oleh Allah, dan hanya agama Islam sahaja yang akan menjamin seseorang itu masuk syurga. Ya. Seperti mana firman Allah, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang di sisi Allah yang diterima adalah agama Islam. Bahkan kita kena yakin dan pasti bahawa orang Yahudi, orang kafir, mereka ni ahli kitab. Apatah lagi agama-agama yang lain. Kita kena yakin dan pasti bahawa mereka ni kalau tak bertaubat, kalau tak masuk Islam, kita kena yakin dan pasti kalau dia mati macam tu, dia masuk neraka. Kena faham juga. Jangan kita kata, oh boleh Allah akan ampunkan. Tak, Allah kata Allah tak akan ampunkan dalam ayat yang kita baca tadi. Ya. Jangan kita kata orang Yahudi, Nasrani ni dia beriman juga. Tak, dia tak beriman. Dia syirik, dia kufur. Dia sembah selain daripada Allah. Ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'min illa kana min ahli an-nar." Tidak ada mana-mana orang Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar dakwah aku, seruan aku, yakni kepada Islam, lalu dia tidak beriman, dia tak masuk Islam, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi ini kita kena jelas, ya, dan menjadi kepercayaan kita. Baik, yang kedua, 32, rejam adalah hukuman ke atas penzina yang muhsan, yang telah berkahwin. Muhsan ini istilah bahasa Arabnya, maknanya telah berkahwin, sekiranya pesalah mengaku atau terdesak kesaksian atasnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merejam, dan para khalifah pun telah merejam. Nak mengatakan bahawa hukuman rejam ni, ya, ialah termasuk dalam hukum Islam. Ya. Jangan sekali-kali kita nak menafikannya. Jangan pula kita nak kata apa rejam ni kejam sangat, apa rejam ni bercanggah dengan hak asasi manusia. Aduh, rejam ni barbarik, tak bertamadun. Jangan lancang mulut kita. Silat hari bulan kita tergelincir daripada agama. Rejam adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ke-33, sesiapa yang mencela sesiapa daripada kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci mereka kerana suatu perbuatan mereka serta mengucapkan keburukan ke atas mereka, sesungguhnya dia tergolong di kalangan ahli bid'ah sehingga dia mendoakan kebaikan ke atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hatinya menerima mereka dengan baik. Ya. Sesiapa yang mencela para sahabat, kumpulan mana yang mencela para sahabat? Syiah dan segala macamnya. Rafidah, seperti mana agama Syiah Rafidah, Imam 12 di Iran pada hari ini, akidah mereka adalah mencela para sahabat sehingga ke hari ini, sehingga ke detik ini. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai zikir mereka. Saya tidak melampau dalam apa yang saya cakap. Ini memang pokok ajaran mereka, mencela para sahabat. Lebih-lebih lagi para sahabat yang paling mulia, itu fokus mereka, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Lebih lagi isteri Nabi, Aisyah. Abu Bakar dan Umar, sahabat yang lain, semua dicela dengan seburuk-buruk celaan. Bahkan sehingga mereka mengkafirkan para sahabat semua. Yang terselamat daripada hukum kafir orang Syiah hanya beberapa orang sahabat saja. Ali, isterinya Fatimah, Hasan Hussein, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang sahabat yang lain. Yang lain, ribuan para sahabat yang lain dengan mudah dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Ya.
Jadi kita berhati-hati dengan orang-orang Syiah ni. Sama sekali tidak ada titik temu antara kita dengan orang Syiah, selagi mana ini akidah mereka. Kerana implikasinya sangat dahsyat. Sudahlah perbuatan tu dahsyat, implikasinya lagi dahsyat. Kerana implikasinya akan meruntuhkan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kalau sudah dikafirkan sahabat, Al-Quran dan hadis akan terbuang dengan sendirinya. Kerana Al-Quran dan hadis mana kita dapat? Melalui para sahabat. Para sahabat yang meriwayatkan kepada kita Al-Quran dan hadis. Ya. Syiah dan juga Khawarij. Khawarij juga mencela para sahabat. Ya. Kenapa ditekankan perkara ini? Kerana benda ni sehingga ke hari ini berlaku. Ya. Bahkan ada yang di kalangan ahli sunnah yang terkeliru. Seperti mana Sayyid Qutb. Sayyid Qutb di antara tokoh Ikhwan Muslimin, kalau siapa yang pernah dengar, yang mengarang kitab Fi Zilal Al-Quran. Dia dalam kitab dia, dalam sebuah kitab yang bernama Al-Adalah Al-Islamiyah, dia telah mencela sahabat Uthman bin Affan di samping beberapa orang sahabat yang lain. Dalam kitabnya mencela sahabat. Siapa? Sayyid Qutb, yang mana tak kurang daripada masyarakat Islam yang mengangkat dia sebagai seorang tokoh, sebagai seorang pemikir, sebagai seorang pentafsir. Bahkan ada yang memberikan gelaran Asy-Syahid Sayyid Qutb, tanpa mereka sedar, tanpa mereka tahu bahawa Sayyid Qutb mempunyai kata-kata dia mirip kepada orang Syiah yang mencela para sahabat. Ya. Yang ke-34, sifat munafik adalah kufur, iaitu kufur dengan Allah serta menyembah selainnya, dan pada masa yang sama menzahirkan Islam di khalayak ramai, sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, 3 sahabat sekiranya ada pada seseorang, maka dia seorang munafik. Ia adalah suatu ancaman yang kita perlu meriwayatkannya sebagaimana dalam riwayat tanpa mentafsirkannya. Begitu juga dengan sabda baginda, janganlah kalian kembali sesudah pemergianku menjadi kafir dengan membunuh sesama kamu. Sekiranya 2 orang Islam bertemu dengan 2 pedang mereka, orang yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya adalah dalam neraka. Mencela seorang Muslim adalah suatu kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekufuran. Sesiapa berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah seorang daripada mereka. Ya, bahaya kita mengkafirkan orang, ya, tanpa mengikut syarat-syarat dan kaedah. Termasuk dalam kekufuran adalah perbuatan berlepas diri daripada nasab walaupun sedikit. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seumpamanya daripada hadis-hadis yang sahih, kita menerimanya walaupun kita tidak mengetahui artinya, kita tidak berbicara tentangnya maupun berdebat tentangnya. Kita tidak mentafsirkan hadis-hadis ini kecuali sebagaimana ia diriwayatkan, tanpa menolaknya kecuali dengan sesuatu yang lebih kuat daripadanya. Ini ada perkara yang ke-34 ni ada perincian dia tentang masalah sifat-sifat orang munafik, ya. Lepas tu ada juga disebutkan beberapa hadis, ya, seperti mana dalam perenggan yang kedua tu, ya, beberapa hadis tentang pentafsiran, ya, tentang pengertian kufur, tentang pengertian nifaq, munafik, ya. Cuma bolehlah kita perincikan, ya, secara ringkas bahawa kufur, hukuman kufur tu ada 2 bentuk, ya. Seperti mana syirik ada 2 bentuk, begitu juga dengan munafik ada 2 bentuk, ada 2 macam. Begitu juga dengan bid'ah ada 2 bentuk, besar dan kecil. Kita ada syirik besar, kita ada kufur besar, kita ada bid'ah yang besar, kita ada sifat munafik yang besar.
Yang dimaksudkan dengan besar di sini adalah yang mengeluarkan kita daripada agama. Syirik besar mengeluarkan kita daripada agama dengan sembah selain daripada Allah. Kufur begitu. Bid'ah yang besar, bid'ah yang sampai ke tahap syirik dan kufur, mengeluarkan kita daripada agama. Munafik, ada yang besar, iaitu yang dia menzahirkan Islam tapi dia menyembunyikan kekufuran. Ini munafik besar. Tapi nak kata dalam masa yang sama ada yang kecil, syirik yang kecil. Seperti mana dalam hadis riya, sifat riya. Nabi kata dalam hadis itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yakni syirik yang kecil, bukan syirik yang sampai keluar daripada agama. Kufur pun ada, kufur kecil, ya, apa yang dipanggil sebagai kufur amali. Kalau kita mendapat sesuatu, kita berterima kasih kepada orang tu, kita lupa terima kasih kepada Allah, itu dipanggil kufur nikmat. Kufur juga, tapi kufur kecil, ya. Munafik pun sama juga. Nabi ada sebut sifat-sifat orang munafik. Kalau dia berjanji, dia apa? Dia apa? Saya tak dengar apa dia. Dia mungkir. Kalau dia berjanji, dia mungkir. Lepas tu ada 3 sifat. Siapa ingat? Dia tak amanah. Ya. Yang ketiga? Apabila dia bercakap, dia berdusta. Ya, ini sifat munafik kecil. Ini mukaddimah sifat orang munafik, ya, sebelum lebih besar daripada itu. Baik, perkara yang ke-35, syurga dan neraka adalah 2 makhluk yang telah dicipta sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah masuk ke dalam syurga dan aku melihat istana. Ini sebuah hadis. Dan aku telah melihat Kautsar, ya, sungai Kautsar. Aku telah melihat ahli syurga dan aku mendapati kebanyakan mereka. Dan aku telah melihat ke dalam neraka dan aku dapati sekian. Ini semua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang bahawa syurga dan neraka itu sudah ada. Itu poin dia. Syurga dan neraka sudah wujud. Kerana ada kumpulan Islam yang kata syurga dan neraka tak wujud lagi, iaitu kumpulan Mu'tazilah. Mereka kata ini hujah akal. Ingat, ahli kalam dia guna akal. Kenapa dia menafikan syurga dan neraka? Siapa tahu? Dia kata membazir lah. Syurga dan neraka ada tapi kosong, tak ada penghuni. Save lah elektrik sikit. Itu hujah mereka. Mudah, akal yang sangat cetek. Mereka menafikan ada syurga dan neraka kerana dia kekal kosong. Kenapa? Rugi. Tapi tak, berdasarkan hadis-hadis, ya, menunjukkan bahawa seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, sebahagian dia, syurga dan neraka itu sudah wujud. Aku telah melihat ahli syurga dan aku mendapati kebanyakan mereka, sambung, siapa nak sambung? Orang miskin. Dan aku telah melihat ke dalam neraka dan aku mendapati kebanyakannya adalah wanita, ya. Maka sesiapa mendakwa bahawa keduanya belum diciptakan, maka dia telah mendustakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat bahawa mereka tidak beriman dengan syurga dan neraka itu sebenarnya, ya. Perkara yang ke-36 yang terakhir, barang siapa mati daripada kalangan ahli kiblat. Ahli kiblat maknanya orang yang Islam, yang sembah ke arah, yang solat ke arah kiblat, ke arah Kaabah, dalam keadaan mengesakan Allah, dia akan disolatkan dan dia minta pengampunan buatnya. Dia tidak akan dihalang daripada pengampunan dan solat ke atasnya. Juga tidak akan ditinggalkan kerana dosa yang dilakukan, sama ada kecil maupun besar. Urusannya terserah kepada Allah. Ini merujuk, ini satu masalah juga yang kita kena tahu jugalah, tentang orang-orang Islam yang melakukan dosa, minum arak ke, zina ke, apa ke, ya. Kalau dia mati, kita tahu dia ni hidup dia kaki tonggang je, dia mati, kena disolat tak? Jangan kita kata
Tak ada guna kita nak solat dia. Hidup, sepanjang hidup minum arak je. Tak. Kita prinsip kita, selagi mana dia orang Islam, dia perlu disolat. Orang bunuh diri, solat ke tak? Dia bunuh diri, gantung diri, solat? Solat selagi mana dia Islam. Ya. Orang Khawarij, dia menentang pemerintah, puak-puak pemberontak, puak-puak burat, menentang pemerintah. Perbuatan dia dosa tak? Dosa. Mereka ni kumpulan Khawarij, yang mana Rasulullah kata dalam hadis, anjing neraka. Tapi kalau mereka dibunuh, disolatkan tak? Disolat. Ya. Ini insya-Allah kita kena jelas. Baik, saya ingat cukup sekadar itu.